Baik. Bertemu kembali, anda masih bersama kami, Rizal Zulkafli dan juga Malina Manaf dalam Buletin Awal Nihas. Sabah memilih pagi selepas pengundian dan juga pengiraan undi dan keputusan rasmi diumumkan. Pagi ini tumpuan kami adalah siapakah yang akan dilantik sebagai Ketua Menteri daripada kumpulan GRS dan juga bagaimanakah Sabah akan bergerak ke hadapan untuk memenuhi mandat yang diberikan oleh rakyatnya. Tetapi sebelum kita bersama dengan pakar politik dan juga bersama dengan rakan-rakan setugas yang berada di Sabah pada ketika ini untuk mengetahui perkembangan terkini berkenaan dengan siapa yang akan dinamakan sebagai Ketua Menteri Sabah. Kita bersama dengan Hafizi Rosli yang ketika ini berada di bilik berita untuk melihat suasana dan juga coverage ataupun laporan media di muka hadapan selepas PRN Sabah yang berlangsung pada semalam. Hafizi, apakah yang utama di muka hadapan akhbar-akhbar pada hari ini? Ya, Rizal dan Malina, jika semalam kita menantikan keputusan yang mungkin agak lewat untuk kita tahu keputusan rasminya, lewat pagi tadi baru kita dapat tahu keputusan rasmi daripada SPR dan sebagainya. Di media sosial sudah penuh pelbagai cerita-cerita dan juga keputusan-keputusan tidak rasmi oleh organisasi media dan sebagainya. Tapi kini kita ingin melihat kepada muka-muka hadapan akhbar tempatan, dan di mana sama juga seperti PRU ke-14 yang lalu apabila kemenangan Pakatan Harapan dapat memegang ataupun dapat menerajui kerajaan, penuh dengan dada akhbar dengan cerita-cerita yang menarik untuk kita kongsikan. Begitu juga dengan kemenangan pada PRN Sabah pada kali ini, kita dapat saksikan sebagai contoh di berita harian. Sebagai contohnya, ini laporan kita nak kongsikan adalah mengenai meng-highlightkan ataupun mengetengahkan isu mengenai kemenangan Gabungan Rakyat Sabah, iaitu telah pun mengumumkan menang. Gabungan Rakyat Sabah yang menaungi Perikatan Nasional PN, Barisan Nasional BN dan Parti Bersatu Sabah PBS mengumumkan membentuk kerajaan negeri baru selepas memperoleh majoriti kerusi pada pilihan raya negeri PRN Sabah ke-16. Dan juga ditampilkan antara isu yang kita tidak pernah lupa sentiasa ada isu di Malaysia pada ketika ini adalah mengenai isu COVID-19. Statistik perkembangan mengenai COVID-19 ini, berapa kes baru yang telah pun dicatatkan, begitu juga dengan kes yang masih lagi dirawat. Itu melihat kepada muka hadapan pada berita harian. Begitu juga dengan New Sunday Times, dan di mana dalam artikel ini, dalam akhbar ini mempersoalkan mengenai adakah wujud mengenai kluster election ataupun kluster pilihan raya melihat kepada kes COVID-19 yang meningkat yang dicatatkan di negara kita. Dan kalau kita tahu kepada beberapa kes telah pun dicatatkan ataupun boleh saya berikan gambaran yang sepenuhnya mengenai kes-kes COVID-19 terutamanya di Sabah. Sebagai contoh, di Tawau ketika ini mempunyai kes jangkitan sebanyak 332. Ini merupakan kes yang sedang dirawat, bukan kes baru. Di Lahad Datu 97, di Semporna 212. Ini sekaligus telah membimbangkan bagi pakar-pakar kesihatan juga dengan kerajaan untuk mengkaji sebagainya. Maka bermula hari ini telah pun diisytiharkan semua individu yang tiba dari Sabah akan disarin di pintu masuk domestik dan antarabangsa bermula daripada hari ini sehinggalah pada 10 Oktober depan, dan ia susulan peningkatan berterusan kes dan juga kluster COVID-19 di Sabah yang menyaksikan 4 daerah yang kini dikenal pasti sebagai zon merah serta bilangan pelawat dikesan positif jangkitan wabak terbabit apabila kembali ke semenanjung dari negeri itu. Dan sebelum ini juga kita telah pun ketahui beberapa pemimpin-pemimpin parti politik apabila mereka pulang daripada Sabah setelah selesai kempen dan sebagainya, mereka pulang ke semenanjung, ada yang didapati positif COVID-19. Dan ini telah memberikan satu kebimbangan kepada kerajaan, dan maka pelaksanaan ini telah pun dimula ataupun bermula pada hari ini. Dan antara ahli politik yang sebelum ini telah pun diisytiharkan positif COVID-19 termasuk Ahli Majlis Tertinggi UMNO Datuk Muhammad Razlan Rafi, begitu juga dengan Ketua Penerangan UMNO Syahril Sufian Hamdan yang telah pun didapati positif COVID-19 apabila mereka telah pun membuat ujian saringan dan sebagainya, dan turut di kuarantin. Mereka mempunyai kontak rapat dengan kedua ahli politik ini. Yang di kuarantin pada ketika ini adalah Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi, Timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan dan juga Setiausaha Agung BN Anwar Musa. Itu sedikit sebanyak mengenai berkemungkinan ataupun akhbar ini, iaitu New Sun Times mempersoalkan adakah selepas ini boleh mewujudkan satu kluster baru, iaitu kluster election, kluster pilihan raya ini. Begitu juga dengan satu lagi akhbar tempatan, Sunday Star, yang mengangkat berita mengenai kemenangan GRS pada PRN Sabah
pada kali ini, iaitu katanya gabungan rakyat Sabah gets to form the next state government by winning 38 seats in the Sabah election. Dan turut memperincikan mengenai kuarantin apabila mereka pulang ataupun apabila individu pulang daripada Sabah menuju ke Semenanjung. Coming back from Sabah quarantine, all travellers arriving from Sabah from today until October 10 must wear a quarantine bracelet and self-isolate at home until lab tests have confirmed that they are free of COVID-19. Itu sedikit sebanyak mengenai Sunday Star. Begitu juga dengan satu lagi akhbar yang mengangkat berita mengenai kemenangan gabungan rakyat Sabah, iaitu Sabah Tukar Tangan. Biarpun label gabungan rakyat Sabah GRS terlalu baru, namun gabungan itu mendakwa memiliki majoriti mudah pada pilihan raya negeri PRN Sabah bagi membentuk kerajaan baru apabila melepasi jumlah 37 kerusi Dewan Undangan Negeri setakat jam 10.30 malam tadi. Dan secara keseluruhan kita dapat saksikan keputusan secara rasmi adalah memenangi 38 kerusi daripada 73 kerusi DUN yang telah pun dipertandingkan. Begitu juga dengan parti ataupun komponen Warisan Plus yang telah pun memenangi 32 kerusi secara keseluruhannya, di mana parti Warisan Sabah telah pun memenangi sebanyak 29 kerusi secara asasnya. Dan itu sedikit sebanyak mengenai bagaimana perkembangan-perkembangan mengenai akhbar-akhbar tempatan yang memaparkan cerita-cerita mengenai kemenangan di Sabah, begitu juga dengan kes-kes COVID-19 di negara kita. Teruskan bersama Malina dan juga Rizal Zulkifli. Okey, terima kasih.